muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan berkat doa tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat saya dan sekalian rombongan daripada jemaah-jemaah haji berangkat pergi dan kembali. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung kembali dalam pelajaran kitab Sirah Salikin, yang dimana saya percaya sepanjang ketiadaan saya telah pun diisikan oleh Yang Mulia Ustaz Said Hassan Saiful Rizal. Dan kita telah sampai dalam pelajaran kita, iaitu di muka surat 46. Betul ke? Ya, 46. Ya, para jemaah sekalian, kita sedang membicarakan daripada perihalnya syukur kepada Allah. Setelah Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan telah diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahimahullah ta'ala membicarakan tentang perihal sabar, maka didatangkan pula daripada sifat syukur. Kerana sabar itu menghadapi kesusahan, bersyukur pula menghadapi kenikmatan. Jadi bagi orang mukmin ni, dia tidak dapat lari daripada dua keadaan. Imma dia dalam senang, maka dia syukur. Imma dia dalam susah, maka dia sabar. Kalau dia tengah-tengah, susah pun tidak, senang pun tidak, tapi macam mana? Jawapannya, senanglah tu. Kalau dah tak kena susah, tu senanglah. Jadi kalau dia macam tu, dia syukurlah kepada Allah juga. Jadi dalam syukur kita kepada Allah, selain daripada kita mengucapkan dengan lidah Alhamdulillah, maka Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah memberikan perincian bagaimana anggota kita yang 7 ini dapat menunjukkan rasa syukur pada Allah. Kalau kita telah sebutkan daripada pelajaran yang lepas, mata kita gunakan pada yang perkara yang Allah redai dan jauhkan daripada maksiat. Itulah tanda syukur kita nikmat mata. Manakala nikmat telinga pula kita syukur dengan kita menggunakan telinga mendengar perkara-perkara yang baik, pengajian agama, dengar Quran, nasihat, dan jangan kita dengarkan kata-kata mengumpat, fitnah dan sebagainya. Itulah tanda syukur atas nikmat telinga. Dan demikianlah nikmat lidah. Gunakanlah pada perkataan yang baik kita ucapkan. Jangan gunakan perkataan yang menyakitkan hati orang ataupun memfitnah dan perkara-perkara yang diharamkan. Dan begitulah seterusnya perkara tangan. Jangan kita gunakan kepada maksiat. Kita gunakan pada yang disuruh oleh Allah. Tolong menolong, bantu membantu, membuat perkara kebaikan. Itulah dia kita membuktikan rasa syukur dengan nikmat tangan. Pada malam ini, perkara yang kelima, berkata tuan pengarang kita Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi bikum fid darani amin. Yang kelima, perut. Bersyukur dengan perut ialah anda makan dan minum mana yang dihalalkan Allah Ta'ala bagi menguatkan tubuh badan anda untuk menjalankan kerja-kerja ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan tidak makan minum benda-benda yang halal itu secara berlebihan. Jadi kita tandakan, tunjukkan syukur kita nikmat perut ialah bahawa kita memakannya halal. Kalau kita lihat nikmat perut ni tuan-tuan dan puan-puan, ini satu nikmat yang besar sekali. Kalau kita lihat Allah SWT jadikan perut sangat luar biasa. Kita makan macam-macam kita makan. Tapi bila masuk perut dia proses, dia betul-betul hancurkan makanan. Dia boleh pisahkan pula mana yang vitamin, yang protein yang baik-baik masuk dalam darah. Mana yang tak baik pula lebihan, dia masuk saluran najis. Subhanallah. Ini factory tuan-tuan, tak dapat kita cari dalam dunia. Tapi Allah jadikan dalam perut manusia. Subhanallah, kita lihat Allah Ta'ala jadikan. Tetapi kalau dah perut buat ragam, sudah, tak boleh kita nak proses makanan dan sebagainya. Doktor kata, no food through the mouth. Tak boleh makan dah. Nampak? Masuk air saja. Sebab perut dah tak boleh proses. Sebab tu kita ni syukur pada Allah. Walaupun kita tak nampak, ya, manusia tak perasan sebab benda ni tak nampak dengan mata. Tapi walaupun tak nampak, tapi Islam mendedahkan perut ni satu nikmat. Kau mesti syukur pada Allah. Sebelum Allah tarik nikmat perut, kau berilah tunjuk pada Allah macam mana kau syukur. Macam mana kita nak buktikan kita syukur nikmat perut? Makan yang halal. Dan bila kita makan yang halal, jangan pula berlebihan. Itulah yang
telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, dan janganlah kamu lakukannya dengan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sukakan orang-orang yang berlebih-lebihan makan dan minum itu. Jadi makna kita jaga walaupun sedap. Wah, ni berani dom ni. Wah, kita nak makan 2 pinggan 3 pinggan. Tak kenyang kan? Cukup lah. Oh, ustaz sedap ni, luar biasa ni. Tak boleh. Ini sudah berlebihan. Dan ini dilarang oleh Allah. Apa kata dalam hadis Nabi SAW? Sejahat-jahat tempayan yang dipenuhi, yang dibenci oleh Allah, ialah perut yang diisi dengan makanan yang halal. Bukan haram, halal. Apalagi kalau haram. Maknanya kalau perut tu dah sampai penuh, maka itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan memangnya kalau perut kita terlalu penuh pun, dia boleh mengakibatkan sakit. Sebab bila berlebihan, apa saja kita makan berlebihan. Kita makan nasi ke, kita makan gula ke, kita makan benda yang baik sekalipun, madu ke, tapi kalau ada berlebihan, dia akan menjadi mudarat. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara pertengahan, ya. Jangan kita berlebih-lebihan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga janganlah anda makan makanan yang haram atau makanan yang syubhat. Kerana Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengannya. Sebab tu kita ni kalau kira kita membelilah, ya, kalau kira kita membeli, ya, tuan kedai tu dia pula silap kira. Patut kita bayar $20, dia silap kira $15. Kita pun bawa balik, ni aku $55 ni. Dia hadiah aku. Mana dia hadiah kau? Bukan dia cakap pun hadiah, tapi dia silap. Kita orang mukmin tak mau. Jangan kata $5, 5 sen pun tak mau. Bagi balik. Pergi. Ni jumpa tuan. Tuan tadi kira silap. Saya balik-balik kira. Terlebih $5 tuan pulangkan. Ni tuan punya duit. Kalau dia kata tak apalah, ambillah. Tak apalah, itu baru halal. Ini kita dah pakai cok. Oh, dia halal, dia hadiah kita. Tak boleh, haram. Ibrahim bin Adham, seorang wali Allah yang besar. Dia datang pergi Mekah. Dia bawa balik 1 kilogram kurma. Bawa baliklah ke Baghdad. Nak hadiah lah, macam kita orang haji juga. Balik bawa kurma. Sampai ke Baghdad, dia kira terlebih 1 biji kurma. Terlebih. Dia pun pergi balik ke Mekah ni. Subhanallah. Kalau kita, alah 1 biji kurma sudahlah, bukan ada berapa sen pun. Tapi dia tak mau. Dia balik ke Mekah lagi, jumpa tuan kedai, dia pulangkan 1 biji kurma. Kerana 1 biji kurma, dia jalan daripada Baghdad sampai ke Mekah berbulan-bulan. Nampak tuan-tuan? Sebab takut dia tak mau. Walaupun 1 biji pun haram, aku tak mau. Begitulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Satu masa dia dah sangat lapar. Kemudian hamba dia bawa balik makanan. Jadi bila dia dapat makanan, terus dia pun makan. Baru 1 suap dia makan telan, hamba dia pun kata, tuan, selalu kalau tuan nak makan, tuan tanya pada saya, dari mana saya dapat? Oh ya, aku terlupa pasal dah lapar sangat. Dari mana kau dapat ni? Kata hamba dia, tadi saya lalu satu kampung. Kampung itu pernah saya jadi tukang telik zaman jahiliah. Tapi dia belum bayar saya punya gaji. Jadi tadi tu dia bayarlah gaji saya. Jadi inilah saya punya gaji. Gaji tukang telik haram. Jadi apa saya nak buat? Dia jolok supaya muntahkan balik. Hamba dia kata, Allah kesian tuan. Tak apalah, tuan pun bukan sengaja. Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Dia kata apa Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, aku tak izinkan walau 1 suap yang haram pun masuk tubuhku. Setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, nerakalah yang lebih sesuai untuknya. Nauzubillah min zalik. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan orang mukmin ni, kita kena amanah lah. Jangan kata duit ribu-ribu lah. 1 sen pun kalau haram, janganlah kita sentuh. Kalau bukan hak kita, kita pulangkan. Habis ustaz, sekarang majikan kita orang kafir. Kita pun beli barang tu harga $100, tulis 150 Macam mana ni? Tipu tak? Tipu lah.
Habis dia orang kafir. Walaupun dia kafir, tuan-tuan dan puan-puan, amanah adalah sifat wajib, bukan sunat, wajib pada orang Islam. Sebab tu di sini Rasulullah SAW menunjukkan kita sifat amanah, tabligh, fatanah. Jadi ini adalah sifat kita orang Islam. Orang mukmin dia tidak akan khianat. Jadi kalau walaupun majikan kita orang kafir, tetapi dah kita beli barang 100, tuan, harga 100, ringgit dia 100. Betul, terus terang. Jangan kita ambil dan kemudian kita tipu dan kita makan yang haram. Dan bila kita makan haram, satu suap yang haram, 40 hari sembahyang Allah tak terima. 40 hari. Dan apabila anak isteri kita makan yang haram, sembahyang mereka pun 40 hari tak terima dalam satu suap. Kalau satu pinggan, kalau tiap-tiap hari, bagaimana? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Makna di sini kita janganlah makan yang haram. Kalau kita tak sengaja terlupa hak orang, pergi jumpa dia. Minta maaf engkau punya makanan tadi aku dah termakan kalau dia kata maaf tak apa, kalau minta ganti kita bayar. Tapi kita make dono saja haram, tak boleh. Sebab tu alhamdulillah orang-orang yang belajar, yang ahli ibadat rasa tak sedap lah. Pada makan hak orang rasa tak sedap. Nak pulangkan, nak cari orang tu balik. Mana dia? Nak pulangkan. Kita pinjam duit dia dulu $20. Dulu duduk kampung. Sekarang dah kampung pun tak ada. Susah hati kita. Orang tu ada, duit aku $20. Duit dia $20 dalam tangan aku. Itu sepatutnya kita beri. Tapi kalau tak jumpa macam mana? Kita masuklah tabung masjid ke, tabung anak yatim ke madrasah. Kita niatkan semoga pahala dia Allah sampaikan kepada tuan yang punya duit itu. Habis kalau dia kafir, walaupun dia kafir, mana kita tahu kalau dia masuk Islam? Kita tak tahu. Biarlah, itu hak dia. Ya Allah, ini hutang aku pada si fulan ni, tak dapat aku cari dia. Ini dia $10 dia yang aku pinjam dulu. Mudah-mudahan kau sampaikanlah pahalanya kepada tuan dia. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Cara bagaimana kita menyelesaikan daripada perkara-perkara yang kita bimbangkan haram. Yang keenam, daripada nikmat yang Allah beri kepada kita, yang wajib kita tunjukkan rasa syukur pada Allah, ialah zakar dan faraj. Itu kemaluan kita, yang lelaki maupun perempuan. Bersyukur dengan zakar dan faraj ialah anda sebagai seorang lelaki menggunakan zakar untuk menjima isteri yang halal. Dan anda sebagai seorang wanita menggunakan faraj untuk dijima oleh suami yang halal. Dan masing-masing berniat memelihara kemaluannya daripada segala yang haram, serta mendapatkan anak yang soleh. Ini dah kira dapat pahala ni. Walaupun perhubungan suami isteri bersatu, kita kata melepaskan nafsu keinginan kita, tapi itu dapat pahala sedekah. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang daripada kamu yang mendatangi isteri kamu akan diberi pahala sedekah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah seseorang kita memuaskan nafsu kita dengan isteri dapat pahala? Nabi kata, kalau kamu memuaskan nafsu kamu kepada wanita yang tidak halal, kan berdosa. Jadi dengan kamu lakukan pada yang halal, dapat pahala. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya di sini apabila seorang suami bersetubuh dengan isteri, atau isteri pun melayan suami untuk memuaskan keinginan nafsu suaminya, maka itu adalah pahala. Kenapa? Sebab ini adalah naluri yang Allah Ta'ala letak dalam fitrah kejadian insan. Sifat nafsu keinginan. Apabila nafsu keinginan ini tak disalurkan pada yang dihalalkan Allah, dia akan cari apa? Cari yang haram pula. Jadi ingat, sebab itulah di sini wajib apabila sang suami inginkan pada isteri, walaupun isteri itu sedang menggoreng di atas kuali pun, stop, berhenti, layan suami. Tak boleh kata, nanti ya, alah bang ni, tak boleh sabar, tak boleh. Cik abang ni tu panggil mesti, wajib. Tapi cik abang mau tengoklah juga, isteri tu tengah masak kan, takkanlah tak boleh tunggu. Itulah tapi dari segi hukum tu, dalam hadis Nabi sebut, kalau dah sang suami panggil, walaupun tengah menggoreng di atas kuali pun, tinggalkan, wajib didatanginya. Kalau sang suami itu inginkan kepada isterinya menolak, maka isteri itu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi, sampai suami yang meredainya. Berat tu tuan-tuan. Jadi begitulah dia Allah Ta'ala letakkan. Sebab keinginan suami adalah sesuatu fitrah yang Allah letak pada suami, dan keinginan isteri pun suatu fitrah yang Allah letak pada sang isteri. Jadi apabila digunakan pada yang halal, mendapat pahala.
Manakala di samping itu hendaklah ingat bahawa nikmat jima itu semata-mata datang daripada Allah Ta'ala. Dan tidak melupakan Allah Ta'ala yang memberikan nikmat kelazatan berjima. Walaupun kita lihat perkara ini, jima ini satu persetubuhan, tetapi sebenarnya itu nikmat Allah SWT. Dan di dalam nikmat zahir yang Allah beri pada seseorang insan, pada makanan, wang ringgit, rumah, dan juga apa juga nikmat yang kita ada di dalam alam zahir ini, nikmat yang paling besar sekali yang dinikmati insan ialah waktu persetubuhan, waktu jima. Nah, sekarang soalan, siapa yang berikan nikmat itu? Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itulah apabila kita sebelum bersetubuh, hendaklah kita baca doa. Dan apabila kita selepas bersetubuh, hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan perhubungan kita suami isteri. Jangan kita lupa, itu juga nikmat Allah. Berapa ramai orang yang sehat, tetapi Allah cabut nikmat persetubuhan sampai tak boleh lagi bersetubuh dengan isteri kerana sakitnya, atau isterinya sakit tak boleh menerima suaminya, dan sehingga terpaksa berobat ribu-ribu dolar. Tapi Allah beri kepada kita dengan tanpa ada bayaran satu sen pun. Itu semua adalah nikmat Allah. Jadi dengan sebab itulah apabila persetubuhan itu kita lakukan, jangan lupa kita syukur kepada Allah. Dan janganlah kita menggunakan zakar nafkah kita untuk berzina, atau menggunakan zakar untuk menjimat dubur lelaki yang kita namakan homoseks. Begitu juga janganlah digunakan zakar untuk menjimat isterinya haid atau nifas. Itu haram. Ya, sebab wanita yang dalam haid dan dalam nifas, Allah Ta'ala melarang kita, bahkan mengharamkan kita untuk bersetubuh dengan mereka. Bahkan kajian-kajian doktor menunjukkan, kalau sekiranya suami yang menyetubuhi isteri dalam haid atau nifas, masa darah itu masih mengalir lagi, maka itu akan membawakan penyakit mati pucuk. Sebab tu suami-suami dilarang jangan melakukan persetubuhan dengan isteri dalam keadaan yang demikian. Dan demikian pula daripada kajian doktor-doktor, dia akan membawa kepada penyakit kelamin. Jadi sebenarnya bila Allah melarang ni, ada hikmah dan rahsianya. Jadi dengan sebab itulah di sini haram dari sisi agama Islam bahawa kita melakukan persetubuhan dengan isteri dalam keadaan haid atau nifas. Tapi katakanlah kalau suami itu dah orang kata tersangat ingin, isteri pula nifasnya pula 40 hari pula, 1 bulan 10 hari pula, lama pula nifas dia. Apa hal isteri ni, ada suami ni? Maka di sini kalau kira sang suami itu teringin sangat, maaf kata, dia bolehlah bersuka-suka dengan isteri apa cara pun, tetapi tidak dengan persetubuhan, ya. Dan demikian pula bersetubuh dengan isteri daripada dubur, itu pun haram, ya. Itu diharamkan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lelaki bersetubuh dengan lelaki daripada dubur, yang dikatakan homoseks dalam hukum agama Islam kita, lelaki itu dilontar daripada bukit yang tinggi dan kemudian dilontarkan batu atasnya. Kenapa? Karena mengikut hukum Allah terhadap kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ialah kaum homoseks. Sebab tu perbuatan homoseks dalam bahasa Arab dipanggil liwat. Liwat itu diambil pada perkataan Lut. Lut itu Nabi Lut. Kenapa pula diambil pada Nabi Lut? Kerana berlaku pada kaum Nabi Lut. Jadi apabila Allah SWT murka kepada kaum Nabi Lut yang tidak mau berhenti pada perbuatan homoseks itu, maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, angkat kampungnya sampai ke langit, sampai terdengar malaikat akan gonggongan anjing-anjing itu, dan ditebalikkan dia dan kemudian dihempapkan di atas mereka. Jadi itulah jadinya Dead Sea, laut mati yang ada antara Jordan dengan Israel. Jadi kalau tuan-tuan pergi Dead Sea, itulah perkampungannya Nabi Lut yang sudah ditebalikkan. Sebab tu Dead Sea itu kenapa dia kata mati? Kerana tak ada satu pun benda yang hidup. Tak ada ikan, tak ada daun-daun ke apa, tak ada satu pun. Kerana tersangat masin. Kerana isi perut bumi itu sudah naik ke atas. Jadi dia punya kita kata salt, garam-garam dia, magnesium dia, platinum dia, semua dah ke atas. Sebab itulah Dead Sea juga merupakan hasil bumi yang subur untuk produk-produk yang banyak mereka lakukan. Sebab hasil bumi sudah naik ke atas. Tapi sekaligus itu menunjukkan azab Allah kepada kaum Nabi Lut. Jadi apabila kalau ada hukum undang-undang Islam pada sesebuah negara, kalau berlaku liwat atau homoseks lelaki dengan lelaki,
dilontarkan mereka daripada atas bukit dan kemudian direjamkan batu kepada mereka sampai mati. Itulah hukumnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau sekiranya perbuatan zina, dia hanya sebagai dirotan 100 kali. Kalau sekiranya dia belum berkahwin, kalau dah berkahwin direjam sampai mati. Tetapi perbuatan liwat atau homoseks dibuang daripada atas bukit, direjam sampai mati. Lebih dahsyat lagi. Kenapa? Kerana perbuatan homoseks ni perbuatan orang gila. Allah Ta'ala jadikan lelaki ingin pada perempuan, perempuan ingin pada lelaki. Itu normal. Tetapi kalau lelaki dah suka sama lelaki, ingin sampai berlaku homoseks, ini orangnya sudah gila, tak betul. Jadi orang ni bahaya. Dibiarkan dia duduk dalam masyarakat, akan dia merosakkan lagi orang yang lain. Lebih baik dimatikan, dihabiskan. Macam virus, dihapuskan virus itu. Jangan sampai dia berkembang. Itulah sebab kenapa orang yang perbuatan homoseks itu dihukumkan mati dengan dilontarkan di atas bukit dan kemudian dibuangkan batu atas dia. Na'udzubillah min zalik. Minta Allah jauhkan kita dan diri kita dan keluarga anak cucu kita. Ya Rabbal Alamin. Ya, yang ketujuh daripada nikmat Allah yang wajib kita menunjukkan rasa syukur ialah bersyukur pada kaki kita. Dengan kaki ialah anda gunakan kaki untuk pergi ke masjid, kerana mendirikan solat berjemaah atau solat Jumaat dan sebagainya. Begitu juga anda gerakkan kedua-duanya untuk naik haji, menjalankan usaha yang halal, menolong orang muslim atau sebagainya lagi daripada kerja-kerja kebajikan. Janganlah anda menggunakan kedua-duanya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Seperti maksiat, mencuri, merampas, membunuh orang yang muslim yang baik dan sebagainya. Jadi begitulah. Kita ni nak melakukan kebaikan, tak dapat kita lakukan melainkan kita berjalan ke tempat yang baik. Apakah kita gunakan? Kaki. Jadi inilah nikmat kaki. Kita tunjukkan rasa syukur, ya Allah, kau beri aku nikmat kaki, dapat aku pergi ke masjid, dapat aku pergi tandas, buang hajat aku, qada hajat, istinja, bersihkan diri, dapat aku sembahyang, dapat aku pergi belajar agama. Maaf kata tuan-tuan, orang manusia ramai, termasuk kita lah juga, kadang-kadang kita tak perasan nikmat kaki. Tapi bilakah kita nampak nikmat kaki? Bila kaki kita sakit, bila kaki kita tak boleh berjalan. Di situlah kita minta orang papah kita. Nak pergi tandas pun kena papah. Kalau tak ada orang papah, kita terpegang-pegang, terkesok-kesok kita nak pergi tandas. Yang biasa pergi tandas tak sampai 5 second kita daripada bilik pergi tandas. Tapi kerana dah kaki tak boleh jalan, 5 minit tak sampai lagi. Kenapa? Sebab kaki dah sakit. Bila kaki dah sakit, ya Allah, alangkah untungnya ada kaki yang sihat. Itulah dia manusia, tuan-tuan. Bila Allah beri nikmat, tak ingat dia. Dengan kaki dia pergi tempat tak baik, dengan kaki dia buat maksiat, dengan kaki dia pergi tempat-tempat Allah larang. Bila dah sakit, baru ya nampak nikmat kaki, baru nampak nikmat mata jugalah. Kita dah sebut nampak mata. Mata kita nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Tapi orang tak perasan nikmat mata. Dia tengok tempat-tempat tak baik, tengok perempuan-perempuan yang tak baik dan macam-macam lagi. Bila dah Allah Ta'ala dah kaburkan mata dia, nak daripada bilik nak pergi keluar pintu pun meraba-raba dia. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu sebelum Allah tarik nikmat-nikmat ini, syukurlah kita pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambahkan lagi, diberi lagi sihat, diberikan lagi kekuatan. Wa in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi la syadid. Azab aku sangat pedih. Sebelum Allah turunkan kita azab, lebih baiklah kita syukur pada nikmat-nikmat Allah ni. Sayyid Abdul Qadir Idrus dalam kitabnya Ad-Durrus Samin menerangkan hakikat syukur itu dengan berkata, hakikat syukur itu ialah mengenal nikmat Allah dengan hati, menyebutnya dengan lidah dan mengamalkannya dengan seluruh anggota. Iaitu mengenal nikmat Allah dengan hati dan kemudian sebut dengan lidah, Alhamdulillah Allah beri aku nikmat, dan mengamalkan dengan anggota. Mengamalkan anggota maknanya melakukan apa yang Allah redai dan yang Allah suruh. Ini 3 perkara barulah namanya syukur. Bersyukur pada Allah dengan ilmu itu, iaitu mengetahui sekali nikmat itu datangnya daripada Allah Ta'ala, adalah fardu atau wajib. Sebab tu kita wajib belajar mendengar apa dia nikmat Allah. Mungkin kita tahu nikmat Allah tapi tak terperasan. Kadang-kadang dah belajar pun terlupa, apalagi kalau tak belajar. Jadi sebab tu
mempelajari, mempunyai ilmu, mengenal nikmat Allah adalah wajib, fardu. Menghadirkan kesyukuran dengan hati dalam segala hal merupakan asal terbesar di dalam agama. Jadi taklah mesti syukur tu dengan lidah saja. Kita dalam hati syukurlah pada Allah. Saudara-saudara kita baru balik haji, alhamdulillah ya Allah, selamat mereka pulang. Syukur pada Allah. Kita di hujung bulan dapat gaji, dapat bonus. Ada orang susah, gaji pun tak ada, kerja pun tak ada. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Ini nikmat besar ni. Nikmat yang kita dapat di tangan dengan nikmat syukur yang kita lafazkan dalam hati dan menunjukkan pada Allah, yang nikmat lafazkan syukur itu lebih besar. Kenapa? Yang nikmat kita dapat di tangan ni boleh habis. Money come, money go. Begitulah keadaan wang ni tuan-tuan. Dia tak kekal. Tetapi yang kita ucapkan alhamdulillah, dia akan kekal sampai hari akhirat. Itulah dia tuan-tuan apa? Puan je. Bersyukur pada Allah Ta'ala dengan kata-kata asalnya adalah fardu, iaitu memuji Allah Ta'ala kerana keelokan perbuatannya dengan menyebutkan alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Ta'ala dengan anggota-anggota melakukan segala kerja ketaatan. Maka melakukan ibadat yang fardu itu berarti kesyukuran yang fardu. Dan melakukan ibadat yang sunnah itu berarti kesyukuran yang sunnah. Sebab tu di sini apabila Rasulullah SAW sembahyang malam sampai betisnya tu bengkak-bengkak, ya. Jadi Siti Aisyah pun kata, ya Rasulullah, kenapalah engkau susah-susahkan diri, sedang kau ni sudah diampunkan Allah yang dahulu dan yang akan datang. Semua Allah dah ampunkan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Semua Allah dah ampunkan. Nabi jawab apa? Afala akuna abdan syakura? Apakah tidak aku menjadi hamba yang bersyukur? Kalau itu nikmat Allah dah beri pada aku syukur pada Allah. Jadi ibadatnya Nabi ini kerana syukur pada Allah, bukan pasal wajib, tetapi kerana syukur pada Allah. Begitu juga kita tuan-tuan dan puan-puan. Hakikat sebenarnya kita sembahyang, kita puasa, kita pergi haji. Tapi manusia berbeza-bezalah cara mereka melakukannya. Kalau mereka yang malas ibadat, dia rasa berat sembahyang ni macam beban, ya. Kena puasa macam beban. Ibadat haji alamak rugi, duitnya kena keluar, nak pergi jauh, malas. Tetapi kalau orang yang beriman, yang iman yang sebenarnya, dia mengerjakan solat, syukur alhamdulillah aku dapat solat. Dia rasa tu solat tu rasa satu nikmat, dia dapat ibadat pada Allah. Bila dia dapat puasa, syukur alhamdulillah aku dapat puasa. Kenapa? Sebab dia dapat melahirkan rasa terima kasih kepada Allah. Sebab Allah tak mengharapkan sembahyang kita. Kalau satu dunia tak sembahyang pun, Allah Ta'ala tak ada rugi. Satu sen pun Allah tak rugi. Kalau satu dunia semua sembahyang pun, Allah tak untung. Satu sen pun tak untung. Kerana Allah sudah maha kaya, tidak memerlukan apa-apa lagi. Tetapi kenapa Allah suruh kita ibadat? Supaya nak menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Itu hakikat sebenarnya. Jadi apabila kita orang Islam sembahyang, why you pray 5 times a day? Because we want to thank to Allah who give us everything. Ini hakikat sebenarnya kita nak fahamkan kepada orang yang bukan Islam. Wah, orang Islam susah kena sembahyang 5 kali setiap hari. No. Dia bukan susah, tapi dia satu kesyukuran kita kepada Allah. Allah give us everything, ya, bagi kita mata, bagi telinga, bagi kaki, bagi tangan. Kalau satu biji mata saja ditarik, sudah berapa susah kita, berapa ribu-ribu kita nak belanja. Itu pun belum tahu lagi dapat melihat. Tapi Allah bagi kita free, udara oksigen keluar masuk free. Allah bagi kita air hujan, air yang begitu susah, kalau tak ada minum air 1 hari boleh pingsan. Tapi Allah bagi dengan mudah air hujan turun. Free Allah bagi kita. Inilah kita syukur pada Allah. Jadi kita fahamkan orang-orang yang bukan Islam. Oh, jadi kita sembahyang 5 waktu because we do thanks to God. Allah give us everything. Oh, baru dia faham. Jadi dia tak nampak agama Islam ni beban, tapi nampak agama Islam ni cantik. Kita terima kasih kepada Allah. Inilah hakikat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita syukur pada Allah dengan Nabi banyak sembahyang sunat, walaupun sudah diampunkan Allah dosa-dosa yang dah lalu. Kesabaran dan kesyukuran itu merupakan 2 rukun dalam agama yang mesti ada. Tiada perbuatan taat dan meninggalkan segala maksiat yang menyalahi syariat
dan tidak mengikutkan keadaan melainkan dengan sabar. Tiada diri seorang hamba Allah melainkan disertai dengan nikmat Allah Ta'ala sejak asal kejadiannya. Di dalam tadbirnya yang berterusan disertai dengan pembaharuan nikmat Allah ke atas zahir dan batin. Itulah dia. Seperti mana kita sebut tadi, dalam hidup tidak akan terlepas daripada sabar dan syukur. Kita menghadapi susah dalam hidup. Kita dalam taat pada Allah pun kadang-kadang kita menghadapi sabar. Kenapa? Nafsu kita malas nak bangun subuh. Nafsu kita malas nak buat ibadat. Nafsu kita suka nak tengok maksiat. Tapi kita sabar. Kita lawankan dia. Tak boleh. Aku mesti semayang. Tak boleh. Ini gambar maksiat. Tak boleh. Aku tak boleh cakap ini tak baik. Jadi dengan itu kita sabar. Jadi sabar kita. Bila dapat nikmat, alhamdulillah, syukur kita. Jadi dengan itu kedua-dua nikmat, syukur dan sabar ni tak terlepas daripada setiap insan yang bernama Muslim. Sehingga kan di dalam balak kesakitan dan sebagainya juga terdapat nikmat Allah, yang mana ia yang merupakan sebagai ujian, dugaan dan sebagainya. Inilah dia. Kita sebenarnya orang Islam ni tidak ada yang sebenarnya balak. Tak ada. Kenapa? Sebab bila kita terima balak, balak ni Allah Ta'ala nak buangkan dosa kita, nak cuci dosa kita, dan Allah nak ampunkan kita. Habis ustaz, kita tak buat dosa, kita tak buat maksiat, kita ibadat. Mana enggak tahu? Yang kau tengok pada zahir, yang kat dalam hati tu dosa, riya, ujub, macam-macam. Itu pun dosa juga. Dan demikianlah kalau para Nabi dan Rasul yang memang sudah berkecil pada dosa, Allah turunkan lagi susah. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rejam batu sampai berdarah. Kenapa ustaz? Ini kerana Allah nak angkatkan darjat Nabi kita. Jadi sebenarnya bagi orang yang beriman tak ada balak. Segala yang dia terima daripada kesusahan itu sebenarnya nikmat. Bukan balak. Mungkin kita terlanggar batu, pop, aduh sakitnya, celaka batu. Jangan kita celakakan batu. Mungkin Allah nak selamat kau aksiden yang lagi besar tu. Nasib baik kau terlanggar batu, jadi kau lambat sikit jalan. Kalau kau cepat sikit, bas dah langgar tadi kan. Allah nak selamatkan. Jadi kita nampak yang zahir, tapi kita tak nampak yang hakikatnya. Sebab tu bila kita ni kena susah, selalu kita niatkan ada hikmah sebaliknya. Allah Ta'ala tahu apa dia lakukan pada kita. Ada hikmah, kita yang tak tahu. Mungkin dosa aku pun banyak, Allah nak ampunkan. Mungkin Allah nak selamatkan aku daripada bahaya lagi besar lagi di hadapan. Ya Allah Ta'ala jadikan aku seperti ini. Dengan itu selamat aku daripada bahaya. Macam itulah. Pokoknya kita sentiasa ingat kebaikan dari Allah. Dan sememangnya Allah Ta'ala tu baik. Allah Ta'ala tu tidak zalim. Allah Ta'ala tu bukan jahat. Dia tu baik. Tapi kalau dia baik, ustaz, kenapa orang mati terbunuh orang? Itu ada pasti hikmahnya yang kita tak faham. Jadi mungkin kita faham, mungkin kita tak faham. Pokoknya kita orang Islam tak ada dalam bala. Apa susah pun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Kau ni sakit-sakit pun alhamdulillah. Yalah, ada orang lagi sakit lagi. Kau ni susah-susah pun alhamdulillah. Yalah, ada orang lagi susah lagi. Kita tengok keadaan TV ke mana? Afrika. Tengok dekat Afghanistan, tengok dekat Palestin. Rumah hancur, tak ada rumah, duduk tepi jalan, tinggal batang tengah tengkorak saja. Macam mana? Kita alhamdulillah. Susah-susah ada makan, susah-susah ada bumbung atas kepala, alhamdulillah. Sebab tu di sini jangan kita rasa kita lah yang paling susah, kita jangan. Allah dah bagi kita nikmat banyak. Sampai-sampai kalau tak ada apa pun nikmat pada kita, hanya ada Islam sahaja dan iman, itu pun sudah cukup. Dah cukup dah nikmat. Kenapa? Kerana kalau sekira orang tu kaya raya, mati, kafir, mana tempat dia? Neraka. Berapa lama nak hidup dalam senang? 1000 tahun? Tak ada. 100 tahun pun tak ada. Akhir masuk neraka, kekal selamanya. Kita susah. Berapa lama kita nak susah? 1000 tahun? Tidak. 100 tahun pun belum tahu sampai. Tapi kalau ada iman Islam, beramal betul, syurga, kekal abadi Islam. Cukuplah tu. Iman dan Islam tu sudah cukup sebagai nikmat yang besar. Itulah hakikatnya kalau orang memahami nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah berkata Tuhan mengarang kita, wa syukru lazimun ala kulli ni'mah. Dan kesyukuran ke atas setiap nikmat daripada Allah itu adalah pasti, yakni wajib atas setiap muslim. Jadi orang Islam ni
Bila dia kena senang, Alhamdulillah. Bila kena susah pun, Alhamdulillah. Pelik engkau susah pun Alhamdulillah. Betul. Sebab ada orang lagi susah. Mungkin ni susahnya Allah Ta'ala nak selamatkan aku. Lagi susahnya lebih besar. Dan lagi sabda Nabi SAW pada seorang lelaki. Kaifa asbahta? Bagaimana keadaan kau berpagi-pagi ini? Lelaki itu menjawab, baik. Baginda SAW ulangi pertanyaan. Dan lelaki itu jawab seperti itu juga. Baik. Nabi ulang lagi kali yang ketiga. Bagaimana keadaan kau pagi-pagi ini? Lelaki itu jawab, baik. Dan aku bersyukur, memuji pada Allah. Nabi SAW jawab, inilah jawapan yang aku mahukan daripadamu. Bukan cakap baik saja. Macam mana awak baik? Baik. Jangan baik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ini orang yang beriman. Kalau orang kafir, hello, how are you? Good. Good saja. Tapi kita, hello, how are you? Good. Good. Alhamdulillah. Praise to Allah. Thanks to God. Nampak? Wah, ini orang Islam lain sikit lah. Kena ada beza. Jadi orang nampak orang Islam ada attach dengan Allah Ta'ala. Apa pun, thanks to God. Alhamdulillah. Jadi di situ nampak keindahan Islam. Apa pun, Alhamdulillah. Jadi kalau orang Islam ni, macam mana dia susah pun, bila dia bangun pagi-pagi, bila orang jumpa dia tanya khabar, baik, Alhamdulillah. Awak sakit, awak kata baik. Yelah, ada orang lagi sakit. Awak susah pun, awak kata baik. Yelah, ada orang lagi susah. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Maaf. Ada orang bila kita tanya, macam mana? Alamak, susah kau. Allah teruk. Sakit teruk. Apa? Orang ni sebenarnya dia tak nampak nikmat Allah. Kesian dia. Sebab mata hati dia tertutup. Kalau dia nampak nikmat Allah, dia tak akan kata macam tu. Walaupun dia susah, Alhamdulillah, syukurlah pada Allah. Ya, susah aku ni pun ada lagi makan. Walaupun aku sakit, banyak orang lagi sakit. Alhamdulillah. Inilah sebenarnya hakikatnya orang yang mengenal nikmat syukur pada Allah. Jadi kita daripada saat ini, apa pun keadaan susah kita, jangan kita mengeluh kesusahan. Apa pun, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Akan Allah tambahkan lagi nikmat pada kita. Satu orang wali Allah yang bernama Bishr Al-Hafi. Dia duduk dalam istana. Orang kaya ni. Dia duduk dalam istana. Dia tengok kat tepi jalan dekat luar tu, ada satu orang miskin, ambil satu roti kering, cecah dalam air, minum. Kemudian dia pun makan roti kering yang dicecah dalam air tu. Alhamdulillah, puji, macam-macam puji pada Allah. Bishr dia dalam istana kata, Masya Allah, orang ni makan roti kering cecah dengan air, puji pada Allah, bukan main banyak. Aku duduk dalam istana, makan bermacam-macam, tak pernah aku mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian dia terasa hati dia yang dia sudah banyak bersalah pada Allah. Dia pun keluar daripada istana dia pun tak sempat nak pakai kasut, dia berkaki ayam kejar pada orang tua tu. Orang tua tu jalan dia kejar lagi. Sampai dia tanya orang tua tu lagi. Orang tua tu ucapkan lagi Alhamdulillah. Akhirnya dia pun ikut orang tua tu. Dan sebenarnya orang tua tu ialah wali Allah. Akhirnya Bishr ini dia pun menjadi wali Allah. Dan digelarkan Bishr Al-Hafi. Al-Hafi itu kenapa? Artinya berkaki ayam. Karena saat dia mengajar wali ini, dia berkaki ayam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Walaupun kita sekeping roti pun jangan lupa nikmat syukur pada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata lagi. Dan setiap seorang itu apabila ditanya mengenai sesuatu, maka dia menjawab di antara dua. Sama ada dia bersyukur terhadap nikmat Allah yang menyebabkan menjadi seorang yang taat kepada Allah, atau mengadu kekurangan yang menyebabkan dia menjadi seorang yang bermaksiat. Jadi bila orang tu mengadu kekurangan, susahlah ustaz, saya sekarang ekonomi pun, kerja pun tak ada, anak sakit, susah. Ini sebenarnya orang ini dalam maksiat. Kenapa dalam maksiat tuan-tuan? Bila kita tanya dia apa khabar, dia cerita susah. Sebenarnya dia tak nampak nikmat Allah. Nikmat apa ustaz? Dia memang betul susah. Allah bagi dia nikmat iman, nikmat Islam, dapat lagi dia duduk bawah bumbung, dapat lagi dia makan dan minum. Walaupun dia tak ada kerja saat ini, tapi dia masih lagi ada kesimpanan. Walaupun tak ada simpanan, masih lagi ada orang simpati daripada dia. Bermacam lagi nikmat Allah yang ada pada dia, walaupun kesusahan pada zahirnya ada. Tetapi dia tak nampak nikmat Allah, dia nampak susah. Jadi itulah orang yang maksiat kepada Allah. Kenapa?
tidak bersyukur. Sebenarnya bila kita tak bersyukur ni, kita kufur lah. Kan dalam ayat Quran tadi dah sebut, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambah, wa la in kafartum, kalau kamu kufur tak bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku pedih. Jadi azab ni untuk orang buat maksiat. Jadi makna orang yang tak bersyukur ni orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang yang bersyukur, apa khabar? Alhamdulillah. Aku dengar kau macam-macam, syukurlah, alhamdulillah. Masih lagi aku Allah Ta'ala bagi hidup, alhamdulillah. Ini orang yang mengenal nikmat Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Ajarkanlah kepada anak-anak kita syukur. Anak-anak kita ni, maaf tuan-tuan ya, dah duduk Singapura ni, kadang nikmat mewah ni, tak pernah kena susah. Bila kena susah kadang-kadang dia lupa pada Allah. Kita kenalkan dia, ingatkan dia. Kau orang makan ni berapa untung. Tengok orang kat negeri-negeri lain yang dalam perang, tengok kat Afrika dalam kemarau susah lagi makan. Kau orang ni makan ni sampai buang-buang tak boleh, haram. Ingatkan dia. Ni kadang-kadang maaf tuan-tuan, makan roti. Makan roti yang tengah-tengah, yang tepi-tepi semua buang. Kerah lah bapak. Kerah apa? Wah, tak ada gigi, nak gigit ke? Maaf tuan-tuan ni, kita tak boleh biarkan. Ini habit yang tak bagus. Sebab makanan yang kita buang ni, dia menangis kerana Allah Ta'ala dah jadikan dia untuk dimakan. Kita buangkan dia, kemudian dimakan oleh syaitan-syaitan. Syaitan akan makan makanan sisa orang Islam. Sebab tu kita jangan buang makanan, makan sampai habis. Ajar anak kita biar makan tu biar sampai habis, jangan buang-buang. Syukurlah Allah bagi kita nikmat. Kalau Allah Ta'ala nak tarik sekelip mata, tengok tsunami tuan-tuan, sekelip mata habis rumah-rumah semua hancur. Tengok kat Jeddah baru ni, 8 hari bulan Zulhijjah, tak pernah berlaku dalam sejarah di Jeddah. Habis tsunami, hujan tuan-tuan, hanya 1 jam hujan, macam air tsunami datang, habis rumah semua hanyut. Mati dekat 200-300 orang mati. Sampai kerajaan Saudi tak terfikir benda ni boleh berlaku, tak pernah berlaku. Tapi Allah kehendaki kun fayakun. Begitu juga negara kita, pulau tuan-tuan, kalau Allah nak jadikan apa pun boleh. Tapi kalau kita syukur, insya-Allah Allah pelihara. Sebab itulah pentingnya kita mendidik keluarga kita dengan bersyukur ya. Isteri kita pun Allah Ta'ala bagi suami gaji kecil pun alhamdulillah syukur. Tak dapat hadiah gelang pun tak apalah bang, yang penting kita dapat hidup, makan minum pun ada, alhamdulillah syukur pada Allah. Ini patut kita didik keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur pada Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti pada bab yang ketiga mengenai raja, iaitu harapan dan khauf kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minggu depan ni minggu yang terakhir pada tahun 2009. Jadi kebetulan minggu terakhir pada 2009 ni tuan-tuan dan puan-puan ya, kita pun bagilah tuan-tuan dan puan-puan berehatlah sebentar ya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak buat persiapan anak-anak nak sekolah, nak buka sekolah ya. Mungkin ada apa-apa, tuan-tuan nak bersama-sama dengan keluarga, dengan family. Jadi minggu depan ni kita orang kata bercuti lah ya, untuk seminggu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan panjang umur, sihat walafiat, dapatlah kita bertemu lagi dalam bulan Januari tahun 2010 pula insya-Allah ya. Jadi saya pun minta maaf dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkata bahasa, tersinggung perasaan ya. Yang benar tu daripada Allah.